Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan lihat 2.4 reka bentuk elektronik. So dalam 2.4 reka bentuk elektronik ni, dalam pengajaran yang lepas, pelajar telah tengok 2.4.1 dan juga 2.4.2. Jadi hari ini saya nak teruskan dengan 2.4.3, menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Jadi slide ini dibangunkan oleh saya, Cikgu Anis, bersama-sama dengan guru-guru RBT SMK Jalan Kebun, guru-guru sesi petang. Okey, awak sementara saya tengah terangkan ni, awak boleh berujuk buku teks awak muka surat 89 dan kita akan go through sehingga muka surat 96. Okey. Seterusnya, dalam penghasilan lakaran reka bentuk litar elektronik ni, pelajar kena faham apa yang dimaksudkan dengan lakaran itu sendiri. Jadi lakaran reka bentuk litar elektronik adalah terjemahan idea awal pereka. So siapa pereka? Awak lah pereka ataupun siapa saja pereka yang ingin menghasilkan litar elektronik. Mengapa perlu dihasilkan idea awal ni adalah untuk memudahkan idea seseorang pereka itu difahami. Difahami oleh siapa? Difahami oleh sesiapa saja yang mungkin terlibat secara langsung ke atas projek ataupun sesiapa yang tidak terlibat. Tapi makna kata bila dah ada idea awal ni, orang tahulah apa komponen nak pakai, apa projek yang nak dijalankan, macam mana output dia, macam mana hasilnya nanti. Jadi, dalam lakaran reka bentuk litar elektronik, terdapat dua jenis lakaran, iaitu yang pertama gambar rajah blok, yang kedua adalah reka bentuk litar skematik. So, kita akan tengok satu-satu. Okey, seterusnya. Dalam gambar rajah blok ni mewakili suatu sistem yang dibina. Ia menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Yang seterusnya, urutan blok ditunjukkan oleh arah anak panah. Setiap blok hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang digunakan. Okey, so kat sini dalam satu gambar rajah blok, basically dia start dengan input. Anak panah pergi kepada proses, anak panah pergi kepada output. Daripada bawah adalah bekalan kuasa pergi ke proses. So kalau awak tengok sini, dia nyatakan hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang akan digunakan. So peranti apa? Terdapat dua jenis peranti input digital dan juga peranti input analog. So saya senaraikanlah kat sini. Ni switch tekan tutup, ni penderia pergerakan, switch mikro dan juga penderia air. So ni adalah mikro pengawal. Mikro pengawal memang kita gunakan ada berbagai jenis, antaranya Arduino, Carrot board, Lilypad dan juga Maker Uno dan sebagainya. So pelajar kena nyatakanlah mikro pengawal yang digunakan. Kemudian output LED, geganti, buzzer dan juga motor. Saya tak tunjuk sini tapi dia motor. Okey, untuk lebih faham, pelajar akan saya terangkan sedikit contoh. So contoh dia lakaran gambar rajah blok pengoperasian diod pemancar cahaya, itu LED berkelip-kelip. So dekat bahagian input, awak tengok switch tekan tutup. Itu adalah input yang saya pilih lah. Untuk menghasilkan LED berkelip-kelip ni, kita pilih switch tekan tutup. Kemudian anak panah pergi kepada mikro pengawal sebab dekat bahagian proses mikro pengawal yang digunakan. Kemudian output, kita pilih LED sebab nak buat LED berkelip-kelip. Jadi bekalan kuasa kita decide guna 12 volt. Boleh guna lebih rendah daripada 12 volt, tak ada masalah. Contoh kat sini bekalan kuasa 12 volt lah. Okey, seterusnya. Okey. Sebabkan nama dia adalah gambar rajah blok, jadi yang digunakan adalah bentuk blok. So yang blok yang pertama adalah input, anak panah pergi kepada proses, anak panah pergi kepada output. Jadi daripada bekalan kuasa akan membekalkan kuasa ataupun power kepada proses. Jadi apa itu input? Peranti input yang digunakan selain pada switch, kita guna penderia ataupun sensor. Seterusnya proses memang mikro pengawal. Okey, seterusnya output, peranti output yang digunakan contoh LED, buzzer piezo, geganti, motor DC. Kemudian bekalan kuasa yang digunakan adalah contoh bateri, arus terus, direct current, maknanya daripada plug tu, kepala charger awak sambung dengan USB, seterusnya kita guna bateri. So sambungan bateri tu pelajar kena tahulah sambungan bateri yang sesuai. Boleh jadi menggunakan bateri 9 volt, maknanya di hujung kepala dia tu begini, macam tu. So kita just letak plug je kat situ. Okey, slide yang seterusnya.
Ini pula adalah reka bentuk lita skematik. Jadi, reka bentuk lita skematik menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. So, pelajar kena kenal simbol-simbol komponen ni. Simbol komponen ni macam mana, yang tu macam mana, tak boleh tertukar dan tak boleh tersilap sebab kalau tersilap, kita punya lita skematik tu salah lah konsep dia. Jadi, untuk menunjukkan aliran kendalian suatu lita elektronik, simbol komponen ni disambungkan menggunakan garisan lurus bagi membentuk satu lita lengkap. Jadi lita skematik menggunakan garisan lurus, manakala kalau gambar rajah blok dia menggunakan arah anak panah. So ni contoh reka bentuk lita skematik pengoperasian LED berkelip-kelip. Ni adalah contoh yang mudah lah sebenarnya. Okey, so boleh tengok digital output, ni perintang perlu dipasang bersama dengan LED, kemudian dia pergi kepada ground. So ni yang mudah dan senang difahami. Okey, tengok seterusnya. Okey, yang ni sama seperti dalam buku teks awak, muka surat 89. So yang ni lita skematik bagi lita elektronik yang lebih sukar lah. So yang dekat bulat merah ni adalah mikro pengawal. So ini adalah bahagian proses. So input, data input di sini dan data output di sini. So sebenarnya benda ni mudah saja untuk difahami, tapi pelajar memang kena ingat simbol. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Jadi, bagi membangunkan satu reka bentuk lita skematik seperti ini, ada beberapa garis panduan. Antaranya garis panduan hasilkan reka bentuk skematik adalah pastikan garisan dilukis dengan lurus. Jadi, lurus. Okey. Yang kedua, pastikan garisan bukan anak panah. Jadi, ini adalah garisan, bukan anak panah. Yang ketiga, pastikan garisan dilakar menegak atau melintang sahaja. Menegak ataupun melintang. Yang keempat, kurangkan pintasan garisan untuk elak kekeliruan. Pintasan maknanya ada inilah persilangan kat sini. Yang kelima, gunakan simbol yang ditetapkan untuk gambar komponen. So, simbol. Okey, ini adalah garis panduan untuk memastikan dakaran skematik yang baik. Seterusnya, okey, bagi binaan papan lita elektronik mikro pengawal, binaan sesebuah reka bentuk lita elektronik menggabungkan beberapa komponen elektronik dengan mikro pengawal dalam satu papan lita elektronik. Okey, sebabkan kita gunakan bahagian proses tu adalah mikro pengawal, jadi pelajar kena fahamlah apa yang terdapat pada papan tersebut. So, pengguna hanya perlu membina lita input dan juga lita output dengan menyambungkannya pada papan lita elektronik mikro pengawal untuk membina sebuah rangkaian lita elektronik yang hendak digunakan lah. Okey, jadi yang ni dekat buku teks awak muka surat 90. Okey, kita tengok yang seterusnya. So ni adalah simbol bagi binaan papan lita elektronik mikro pengawal. So boleh tengok simbol-simbolnya. Okey. Ni komponen. So ini simbolnya. Bateri 12 volt simbol dia sebegini. Diode dia saya takut pelajar mungkin tersilap dengan diode pemancar cahaya, tapi ni diode sahaja. So diode membenarkan arus mengalir satu arah sahaja sebab dia ada ketuban anode dan juga kathod kat sini. Kapasitor berkutub yang dicadangkan 330 mikrofarad sebabkan dia berkutub yang straight ni adalah positif, yang bengkok sikit ni adalah negatif. Kemudian kapasitor tidak berkutub, so dia sama je, lebih kurang dengan bateri, cuma bezanya satu garisan panjang untuk bateri tu tak ada, dia garisan dia sama tinggi. So kedua-dua fungsi kapasitor adalah menyimpan dan membuang cas. Kalau pelajar tak pernah tengok kapasitor ni, boleh tengok dekat dalam kipas ada, dia berwarna hitam. Yang menentukan kelajuan kipas tu adalah kapasitor. Mungkin kipas kat rumah awak macam dah lama kan, dia dah kurang laju. So bolehlah ganti kapasitor. So ni pengatur voltan, merendahkan nilai voltan daripada 7 sehingga 20 volt kepada 5 volt. Okay, 5 volt merujuk kepada on. Kemudian switch satu kutub atau satu arah. Okey, ni switch satu kutub. Kemudian kristal 20 MHz, dia menjana jam. Ni bentuk kristal. Perintang tetap. Boleh jadi 10 kilo ohm, boleh jadi kurang daripada 10 kilo ohm. So ni bentuk perintang. Perintang ada dua simbol. Bezakan satu digunakan oleh UK, satu lagi oleh US. So yang ni yang bergerigi lah. So please bear in mind bergerigi.
Mungkin Cikgu Awak boleh terima yang petak, tak ada masalah. Okey, kemudian switch tekan tutup. Okey, ini adalah switch tekan tutup menyambungkan dan juga memutuskan litar set semula. Okey, yang last sekali adalah modul Bluetooth. Bluetooth merupakan sebuah alat komunikasi tanpa wayar untuk menerima dan juga menghantar isyarat antara dua peralatan. So, yang ni boleh rujuk kat buku teks muka surat 90. Kat mana nak guna ketika pembangunan lakaran litar skematik. Okey, seterusnya. Okey, untuk pin mikro pengawal dan fungsi, jadi yang ni dekat muka surat 91. Okey, yang bahagian atas ni adalah penanda utama. So, boleh tengok penanda utama ni kenapa kena ada. Kalau dia tak ada, kita tak tahu nak start kaki 1 hingga 28 tu kat mana. So, dia ada dot kat sini. So, dot ni dia start kaki 1 lah. 1 sehinggalah 28. So, reset tu apa? Pin ni disambungkan pada 5 volt apabila mikro pengawal beroperasi. Apabila pin ni disambungkan ke bumi, 0 volt, mikro pengawal akan diset semula. So, yang seterusnya VDD, pin bekalan kuasa pada mikro pengawal. Sambungkan pin ni dengan sumber kuasa arus terus 5 volt, 5 VDC. Seterusnya VSS, kat mana VSS? Okey, ni VDD, ni VSS pada kaki 20 dan 19. VSS ialah pin sambungan bumi mikro pengawal. Sambungkan pin ni dengan terminal negatif ke bekalan kuasa. So, yang AIN ni, dia bukan AIN tau sebenarnya. Bukan AIN kawan awak tu. Ni adalah analog input. So, ataupun input analog lah. Input jenis analog, kan peranti input ada dua jenis. Satu digital, satu analog. So, yang ni analog punya. Kemudian ada digital punya yang di bawah. So, kita tengok yang analog input dulu. Dia terdapat pada papan litar elektronik mikro pengawal. Tak susah, hanya cucuk saja. Cucuk dengan awak punya, kita punya wire jumper tu. Sambungkan dengan mana-mana pendari analog dengan voltan output daripada 0 hingga 5 volt. So, nilai voltan analog ni akan ditukar kepada nilai digital dengan bantuan penukar analog digital. Dia guna ADC lah, analog digital converter. Kemudian kita akan dapatlah nilai digital. Jadi sebab tu kat sini dia ada tulis digital output. Sebabnya once yang masuk ke peranti yang digunakan masuk ke dalam ni, even dia analog, dia akan tukar kepada digital. Jadi output yang keluar adalah output digital. Sebab tu kat sini ada doubt je. Tak ada pun tak ada pun AOUT, tak ada analog output semua digital output. Okey, nak digital output ada 6 kaki, kaki 1 hingga ke 4 dekat pin nombor 24 hingga 21, maknanya nombor D out 5 pada kaki yang ke-11, D out 6 pada kaki yang ke-14. Okey, so penggunaan dia apabila digital output ni dihidupkan, ia akan menghasilkan output 5 volt dengan kuasa maksimum 20 mA pada peranti yang bersambung. Apabila digital output ni dimatikan ataupun off, ia akan menghasilkan nilai 0 volt dengan kuasa 0 mA dan juga pada peranti yang bersambung. So, pada digital input, boleh tengok digital input ada 1, 2, 3, 4 pada kaki 28 sehingga kaki 25. So, pada digital input ni, yang terdapat pada papan litar elektronik mikro pengawal, pin telah disambungkan dengan perintah tetap 10 kilo ohm. Okey, apa kegunaan perintah untuk mengawal dan juga menghadkan arus elektrik yang masuk ke atas satu-satu komponen. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ni gambaran lah. Yang ni carrot board. So, mikro pengawal tu yang mana yang kat tengah ni? Saya besarkan, jadilah begini. Inilah pada litar skematik tu. Litar skematik tu tak perlulah lukis yang besar ni. Hanya yang ini saja. So, sama penanda utama. So, daripada 1 sehinggalah 28. So, setiap pin dia ada function dia yang sendiri. Okey, kita tengok So, ni pin mikro pengawal iaitu green bin yang diubah sesuai daripada microchip microcontroller PIC 16F876A. So, inilah dia. Carrot. Dalam buku teks saja. Kalau tak jelas kat sini boleh tengok buku teks, muka surat 101. So, yang kat bawah ni apa? Ni modul Bluetooth. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, masih lagi dekat dalam bahagian lakaran reka bentuk skematik. So, ini adalah pin mikro pengawal dan fungsinya. Ni kita nak padankan dengan papan litar carrot lah. So, tengok yang ni, mikro pengawal ni, ni fungsi kaki dia. Kenapa mikro pengawal begini tapi skematik dia macam ni? Okey, boleh tengok Ni papan, yang ni adalah mikro pengawal.
dekat mana nak jumpa dia punya analog input ni. Analog input ni dia dah bawa keluar ke sini. So tak benda lah buat kena cucuk kat belakang dia. So dia ada sambungan dekat tepi sini. Dia macam tu. So analog input di sini, digital input. Kalau awak tengok digital input kaki dia daripada nombor 26 sehingga 25 kan. 28, 27, 26, 25. Jadi digital input dia dah bawa keluar ke side sini. So digital output yang ada 6, 5 tu 1 sehingga 4 di nombor 24 hingga 21, kaki 11 dan kaki 14, 5 dengan 6 dia pun bawa keluar ke tepi sini. Jadi penggunaan papan litar caret ni lebih mudah sebab dia telah dijadikan sebuah litar yang mudah difahami dan juga litar yang bijak. So mikro pengawal ni kat sini lah, sebijak-bijak litar sebenarnya. Okay, so kita boleh bandingkan kita tengok satu-satu. Ni bekalan kuasa 12 volt hingga 5 volt. Ni pula mikro pengawal, ni mikro pengawal lah. Kemudian pada mikro pengawal analog input di sini, so analog input pada badan mikro pengawal disambungkan. Kemudian pengayun 20 MHz. Okay, kat sini side-nya. Pulse output ada dua pulse 1 dan pulse 2. So kat sini. Kemudian penunjuk kuasa, dia nak bagi tahulah ada power ke tak. Kalau ada power dia blinking kat sini warna merah. Kemudian ni switch kuasa, boleh on, boleh off. Kalau kita on dia 5 volt, kalau kita off dia 0 volt. Okey, kemudian digital input. Ni digital input ada 4 kaki, DIN 1, 2, 3, 4. Kemudian ada digital output di sini, so digital output dekat sini. Kemudian bekalan kuasa VDD dan VDD. Kemudian servo motor atau output kat sini, kaki 16 dan 15. Kemudian yang last sekali ni adalah modul Bluetooth. Tak ada dekat dalam gambar sebab ini hanyalah mikro pengawal sahaja. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok. Yang ni dia nak cerita dah macam mana nak guna gambar rajah blok ni. So dekat buku teks awak boleh rujuk buku surat 92 . So lakaran litar elektronik, diod pemancar cahaya berkelip mengikut selang masa diletakkan. So lakaran ni dibina dalam dua bentuk. Yang pertama adalah lakaran gambar rajah blok dan yang kedua adalah lakaran dengan bentuk skematik. So kenapa dipanggil blok? Sebab dia bentuk dia petak. Ni petak. Dan dia bekalan kuasa. So yang ni pada gambar rajah blok ni input, contoh kan, nak buat benda ni, kita dah decide. Okay, kita nak buat input kita nak guna switch tekan tutup. Kemudian pada proses kita guna mikro pengawal. Output kita gunakan LED. So bekalan kuasa kita nak guna 12 volt bateri. So kita akan hasilkan lah untuk dapatkan sebegini. Beza lah, kat sini ada banyak lampu. Banyak LED. Saya guna satu je. Okay. Tengok seterusnya. So yang ni lah lakaran litar elektronik. Yang ni input. So yang ni proses. So output di bawah ni. Jadi hasilnya sebegini. Switch tekan tutup, input, anak panah ke mikro pengawal atau proses. Anak panah ke diod pemancar cahaya untuk penghasilan output dia. Bekalan kuasa yang digunakan 12 volt. Okey, so dapatlah. Inilah gambar rajah blok. Okey, berbeza dengan lakaran skematik menggunakan simbol. Tapi untuk gambar rajah blok memang menggunakan kotak saja sebab dia menggunakan blok sahaja. Simple sebenarnya gambar rajah blok ni, senang je. Awak faham konsep boleh hasilkan. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, kita nak buat lakaran reka bentuk litar skematik. Jadi pelajar kena tahu apakah komponen atau peranti yang digunakan dalam litar input. So dah diketahui switch tekan tutup. So ni switch tekan tutup punya simbol. Untuk perintah tetap 10 kilo ohm, kita guna simbol perintah. Okey, untuk litar output, diod pemancar cahaya. So ini simbolnya. Kemudian perintah, kita gunakan simbol perintah lah. Okey, so dah tahu benda ni, pelajar bolehlah buat sambungan. Simbol ni memang pelajar kena ingat lah untuk menghasilkan satu lakaran reka bentuk litar skematik yang baik, memang kena ingat. Okey, so kita nak tengok macam mana rupa dia. So macam ni lah rupa dia. So ni mikro pengawal. Okey, kita nak sambung kat mana? Digital input. Sambungkan dengan perintah. Kemudian jumpa dengan switch tekan tutup. So switch ni perlu disambungkan pada VDC lah. Ataupun tadi sambungan VDD. So ni adalah litar input. Kemudian kita nak mengeluarkan satu LED. So kita menggunakan digital output 1.
sambung kepada perintang dahulu, jumpa LED, kemudian jangan lupa ground kan. So GND ni apa ni? Ground kan. So semua lita perlu dibumikan supaya yalah, semua benda yang hidup ni last sekali pergi ke bumi kan, pergi ke tanah. Jadi memang kena bumikan lah. Sebab tu kalau dekat plug-plug kat rumah ni pun, boleh tengok dekat soket tu dia ada 3 wayar hidup, wayar neutral dan juga wayar bumi. Wayar bumi tu memang bumi, dia tak namakan sebagai mati, dia tulis earth, bumi. Okay, so yang ni mikro pengawal dan sambungan dia. So ini adalah rupa lakaran reka bentuk lita skematik. Yang ketiga pelajar kena tahu adalah ini. Setelah buat gambar rajah blok, buat lakaran skematik, pelajar kena buat jadual senarai keperluan projek reka bentuk lita elektronik. So ni jadual dia lah. So kena senaraikan bahan yang nak digunakan. So kita tengok tadi dalam gambar rajah blok dengan dalam gambar rajah lita skematik tu, kita buat switch tekan tutup. So kita, oh ni lah barang ni kita nak beli. So papan mikro pengawan, so ini dia. Bateri 12 volt, so satu bateri ni 1.5, darab 8, saya dapat 8 biji untuk 12 volt. So pemegang bateri kena ada 2 lah, pemegang bateri sebab ada 4 slot. Okay, kemudian wayar pelompat bersama soket, ni wayar pelompat. Female to female, male to female, kemudian ada male to male. Saya tak tunjuk ini, saya tunjuk yang ni saja. Ada dua jenis lah so far. Dan perintang tetap 1 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Kemudian yang terakhir adalah LED. So yang ni perkara ni pelajar perlu ada untuk menghasilkan papan projek elektronik, lita elektronik diod pemancar cahaya. So basically, kenapa kena buat gambar rajah blok dengan gambar rajah lita skematik tu? Sebab kita nak tahulah benda apa yang kita nak pakai untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk lita elektronik. Okey, kita tengok yang lebih sukar sikit. Okey, kita tengok seterusnya. So yang ni, yang D, muka surat 95, lakaran lita elektronik lampu kawalan penderia cahaya menggunakan peranti input analog. So yang macam biasa, muka surat 95 ni, lakarkan dulu gambar rajah blok. So gambar rajah blok ni berbeza sikit sebab dia guna input penderia cahaya. Penderia cahaya merupakan input analog. So kemudian dia guna mikro pengawal, proses. Kemudian dia ada guna lampu LED 12 volt. Jadi lampu LED 12 volt ni perlu digunakan bersama-sama dengan geganti atau relay. Jadi kat mana nak letak geganti tu? So geganti diletakkan selepas mikro pengawal, kemudian lampu LED 12 volt. Jadi bekalan kuasa ni perlu disalurkan kepada mikro pengawal dan juga geganti sebab geganti menggunakan konsep aruhan elektromagnetik. Jadi dia juga memerlukan bekalan kuasa juga. Okey, seterusnya. So ini adalah lakaran reka bentuk lita skematik lah. So yang ni agak complicated sikit. So daripada mikro pengawal boleh check lita input yang terlibat. Simbol dia untuk perintang peka cahaya atau LDR kita guna simbol macam ni. Okey, beza simbol perintang peka cahaya dengan diod pemancar cahaya adalah perintang peka cahaya dia menerima cahaya masuk. Jadi anak panah masuk ke dalam. Kalau diod pemancar cahaya dia memancarkan cahaya. Jadi anak panah ke luar. So ini perintang tetap 10 kilo ohm. Okey, selain pada tu tidak dinyatakan dalam buku tapi saya bagi tahu kat sini. Komponen yang digunakan boleh check dekat litai. So diod, ni diod 1N407. Kemudian geganti, okey ni geganti. Ni dia punya simbol. Kemudian lampu LED 12 volt. Okey ni lampu LED 12 volt disebabkan dia digunakan bersama-sama dengan geganti. So sambungan dia kat sini lah positif pada geganti. Kemudian transistor NPN yang digunakan. So yang ni adalah lita output. So ni lita input. So tengok kedua-dua jenis lita perlu di groundkan. So kat sini dia groundkan. Okey. Groundkan tu kat mana? Pada project board penyambungan tu hujung sekali sambung kepada ground. So ni breadboard lah sambungan dia nanti. Okey, seterusnya dah siap gambar rajah blok, dah siap lakaran lita skematik. Last sekali kita kena sediakan jadual. So jadual apa? Okey, jadual senarai keperluan projek. So yang inilah yang diperlukan. Perintang peka cahaya ataupun LDR nama dia.
kemudian perintah tetap, mikro pengawal, bateri 12 volt dan juga pemegang bateri. Kemudian lampu LED 12 volt digunakan bersama-sama dengan geganti atau relay. Kemudian wayar pelompat, male to female ke, female to male ke, male to male ke. Kemudian perintah tetap, transistor NPN. Kemudian last sekali diode. So semua ni yang diperlukan perlu disenaraikan untuk menghasilkan litar ini. Okey, so okey, boleh faham. Kita akan tengok yang lebih detail. Kita macam mana nak fahamkan semuanya. Okey. Yang ni pada buku teks awak muka surat 96. Okey. Okey, kita akan tengok soalan pertama. Soalan ni diberikan adalah diberikan input penderia cahaya dan juga output LED, lakarkan gambar rajah blok serta reka bentuk litar skematik bersama perintah input 10 kilo ohm dan perintah output 330 ohm. Jadi kita jawab dulu soalan pertama. Soalan pertama kita jawab gambar rajah blok. Okey, nak buat gambar rajah blok Nak buat gambar rajah blok ni senang je, buat petak. So kita buat macam ni, minta maaf tak berapa cantik. So gambar rajah blok yang pertama adalah kita gunakan input penderia cahaya. So pelajar kena tulislah penderia cahaya. Okey. Seterusnya anak panah pergi kepada mikro pengawal. Ataupun proses. Jangan lupa buat kotak juga. Okey, seterusnya output. So output yang hendak dihasilkan adalah LED ataupun dalam bahasa Melayu dia diode pemancar cahaya. So ni adalah output. Okey, last sekali tidak dinyatakan tapi pelajar kena tahu bekalan kuasa. So bekalan kuasa anak panah ke atas. So kita nyatakanlah bekalan kuasa. So saya decide kat sini saya nak guna 12 volt. So 12 volt bersamaan dengan 8 bateri. Okey, so ni adalah gambar rajah blok yang diperlukan. So kalau check kat sini, kalau ada pemarkahan daripada guru, dia akan check lah. Okey, pelajar ni ada penderia cahaya ada, mikro pengawal ada, diode pemancar cahaya. Okey, bolehlah dapat. Good. Okey, kita tengok slide seterusnya. Ini lebih cantik lah. Okey, ni lah gambar rajah blok yang perlu dibangunkan. So, garisan kena lurus, awak boleh guna pen, kemudian dia apa tuan cakap lebih mudah difahami. Okey, so ni gambar rajah blok. Kita nak buat yang seterusnya lakaran litar skematik So tadi kita dah tengok gambar rajah blok, kita nak tengok litar skematik pula. So dalam lakaran litar skematik, pelajar kena classify dulu yang mana komponen untuk input dan juga yang mana untuk output. So kita nak tengok input yang first. So selain pada penderia cahaya, ia juga disebut sebagai LDR. So saya label kat sini sebagai LDR Jadi LDR, senaraikan LDR yang pertama. Yang kedua kita akan gunakan adalah perintang. So perintah yang digunakan adalah berbeza. Untuk output dia gunakan 10 kilo ohm. So kita buat simbol LDR. Simbol LDR ada bulat. Kemudian dekat belah dalam tu ada petak tu melambangkan perintah kat dalam tu. Kemudian dia menerima cahaya. So dia punya arah anak panah ke dalam. So perintah yang bergerigi ni dapatlah hasilkan perintah. Kemudian pelajar kena tahu dia merupakan peranti analog input ke ataupun digital input. Okey, kejap lagi saya akan terangkan. Yang kedua adalah output. So kita nak buat LED dan yang kedua kita nak senaraikan adalah perintah. So kita buat dulu simbol LED macam mana. Okey, segitiga, ada garisan, kemudian ada garisan lagi. Dia memancarkan cahaya jadi anak panah dia keluar. So perintah macam ni rupa dia. Sama juga. Macam saya cakap tadi, pelajar kena nyatakan apakah kaki yang nak digunakan. So kat sini ada analog input, ada digital input. Manakah LDR merupakan analog input, jadi analog input saja boleh digunakan. So ada 4 kaki boleh pilih. Yang mana satu pelajar
nak. So analog input 1 lah saya pilih. Dan yang seterusnya kita nak buat untuk digital output ada 6 kaki, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So saya pilih nak pakai digital output 1. So yang ni bergantung kepada kesesuaian dan juga keselesaan pelajar nak pakai yang mana. Okey. So kita nak buat lakaran ni. Dah tahu kaki mana nak pakai kan? So kita buat lakaran, saya pilih kaki analog input. So yang pertama sekali saya buat perintang. Awak pakai pembaris kenalah lurus. Kemudian saya nak buat LDR. So kat sini ada LDR. Kemudian last sekali ground kan. Okay. So di antara sini LDR cahaya ke dalam kan. Jadi awak kena nyatakanlah cahaya ke dalam. So dekat sini kita kena nyatakan 5 VDC. So kenapa kat sini nak kena nyatakan macam tu? Sebab dekat bahagian input, kalau input tersebut menerima bacaan 5 volt, ia akan menandakan litar tersebut on. Kalau dia mendapat bacaan sebanyak 0 volt, itu menyatakan bahawa dia menerima input 0 volt ataupun off. Jadi kita pilih kat sini 5 volt lah. Nak bagi tahu dia dapat 5 volt untuk on. Okey. Seterusnya saya nak buat digital input. So digital input kita pakai warna hijau. Digital input pula. Digital output. Minta maaf. Kita pakai digital output. Okey, kaki digital output adalah 1, 2, 3, 4 yang ni. Jadi sama juga buat perintang dahulu untuk merintangi arus yang masuk kepada LED. Kemudian segitiga ni, kemudian last sekali ground. So jangan lupa labelkan. So ni 330 ohm, LED dan juga ground. Okay, semua lakaran litar skematik perlu ditandakan sebagai apa yang ground tu perlu ditandakan. Okay. So pemakahan macam mana? Okay, simbol betul, ni betul, 1, 2, 3, 4. Okay, ada ground. Jadi dapatlah total marks 5 markah ni yang paling sedikit lah, bergantung kepada soalan. Okay, seterusnya saya tunjuk yang lakaran yang lebih cantik dan elok lah. Okay, so yang ni yang saya maksudkan tadi, kat mana ground, dekat mana LDR. Ini yang lebih cantik lah, yang lebih betul, yang lebih baik. So macam ni. Okay. So boleh tengok perintahan tetap 10 kilo ohm. So ni perintahan tetap DCD. Sambungan dia LDR. Arah anak panah ke dalam. Kalau LED dia pemancar, jadi arah anak panah dia keluar. Diberikan input switch tekan tutup dan juga output 3 LED. Lakarkan gambar raja blok serta reka bentuk data skematik bersama perintang input. Okey, kita jawab dulu soalan yang ni. Soalan tu kata buat gambar raja blok So pada sini gambar raja blok. Yang pertama input adalah switch tekan tutup. Switch tekan tutup. Okey, ni input. Okey, kita nak buat input. Okey, seterusnya okey, anak panah ke kanan. Kita nak buat mikro pengawal sebagai proses. Okey, ni proses. Kemudian dia dah bagi tahu output nak 3 LED kan. So output 3 diode pemancar cahaya. Cahaya ataupun output lah. So output. Okay. So kat sini bekalan kuasa tidak dinyatakan berapa. So boleh decide guna 12 volt. Ataupun saya rasa nak guna 9 volt. So saya guna 9 volt lah. So bekalan kuasa 9 volt. Tak ada masalah. Dia paling tinggi 12 volt lah. Paling rendah 5 volt. 1.5 pun ada. Okay. So yang ni. So okey lah ni. So cuma kena kemaskan sikit lah. So, tak ada baris kat sini. Okay. So ni gambar raja blok. Kita nak buat selepas buat gambar raja blok, kita nak buat lakaran reka bentuk data skematik. So kita tengok data skematik pula
Cuma lukisan lebih cantik lah daripada yang saya lukiskan. Sesama switch tekan tutup sebagai input, mikro pengawal adalah proses, 3 diod pemancar cahaya sebagai output. Sekarang kuasa tidak dinyatakan tapi kita decide 12 volt ataupun 9 volt ataupun yang sesuai lah. Tadi saya tulis 9 volt kan. So yang ni saya betulkan kat sini 12 volt. So sama sahaja, tak ada masalah pun. Okey, kita boleh tengok macam mikro pengawal diberi untuk soalan reka bentuk data skematik ni. Jadi pelajar kena nyatakanlah apa peranti input yang terlibat. So kita nyatakan kat tepi ni. Okey. Input. Okey, merujuk kepada soalan, input dia switch tekan tutup. So tulis sini switch tekan tutup. Okey, simbolnya kemudian ada perintah yang terlibat. Okey. Perintah yang terlibat. Perintah yang terlibat adalah 10 kilo ohm. Kemudian tengok output. Okey, output LED. LED. Kemudian yang kedua adalah perintah juga. Perintah. Semua perintahnya berbezalah 1 kilo ohm. Okey. Kemudian pelajar kena tahu. Okey, lihat dekat sini. Switch tekan tutup merupakan digital input. Jadi digital input kita guna kaki. Contoh kat sini saya nak pakai digital input kaki pertama. So kat perintah ada 3 perintah kan. Jadi pelajar kena pilih ada di out, digital out, 1, 2, 3. Boleh juga nak pakai 456. 456 pun boleh. Nak pakai 1, 456 pun boleh. So tengok kat sini. Semua digital out ni pelajar boleh gunalah. Kita pulang. Boleh kat sini, kat sini. Okay, so untuk kali ni saya pilih 1, 2, 3. Kalau nak tukar kepada di out 1, 4, 6 pun boleh. Okay, so kita try lukis. So kita buat dulu input. So input pada digital input punya kaki. So dekat sini, digital input. Kemudian awak tarik. Jumpa perintah dulu. Ataupun kita terus lukis switch dia. Saya lukis switch ke atas lah sebab nanti kan penuh pula kat situ kan. So switch. Kemudian bahagian hujung ni tulis 5 VDC. 5 VDC. So 5 VDC adalah bacaan lah. Kalau 5 maknanya on. Kalau kosong maknanya off. Kemudian perintah. Okay, selepas perintah terus ground kan. So kita label supaya tidak confuse. So kat sini 10 kilo ohm. Okey, kemudian kita nak buat kaki yang pertama untuk digital output. 3, 4. So kaki yang pertama untuk digital output kat sini. So buat color biru. Kita jumpa perintah dahulu. So perintah. Kemudian terus buat LED. Okay, LED. Terus tarik ground ke hujung. LED, so pemancar anak panah ke atas. Kemudian awak tengok kita nak buat digital output. Digital output yang seterusnya. So saya pakai color hijau kat sini. Digital output yang seterusnya kaki yang kedua. Tadi kaki yang pertama. So kita nak pergi kaki yang kedua. Digital output pun perintah. Kemudian LED. Kemudian tarik ground ke bawah. So LED. Kemudian kita nak buat digital output yang ketiga. Tengok kaki yang ketiga pula. Kat sini digital output yang ketiga. So sama juga. Perintah. Okey, LED. Kemudian pun ground. Tak nak confuse, tolong labelkan. Jadi pelajar labelkan lah. So ni ground kat sini. LED yang ketiga. Dan juga ini perintah yang digunakan 1 kilo ohm perintah. Okey. So sama untuk semua labelkan dahulu. Okey, senang Selepas ni saya akan tunjukkan gambar yang lebih proper lah. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni gambar yang lebih proper. Jadi pelajar boleh lihat 10 kilo ohm kat situ. So ini adalah sambungan untuk digital input.
Kemudian ini adalah sambungan untuk perintah yang pertama. Kemudian sambungan untuk perintah yang kedua. Saya gunakan digital output yang pertama dan saya gunakan digital output yang kedua. Seterusnya kita gunakan digital output yang ketiga. So semua sambungan perlu di groundkan. Jadi ini adalah ground. Yang ini adalah perintah 10 kilo ohm dan ini perintah 300 perintah 1 kilo ohm juga. LED labelkan 1 2 3 supaya tidak confuse. Okey. Okey, rumusan last sekali awak kena tahu gambar rajah blok. So gambar rajah blok, sinilah basic untuk gambar rajah blok. Yang kedua adalah reka bentuk detail skematik. Okey, dalam sebuah detail skematik dia dah bagi awak mikro pengawal. Jadi macam mana rupa detail skematik tu macam nilah nanti akhirnya. Dan jadual senarai keperluan projek. So ni ada contoh jadual senarai keperluan projek. Jadi pelajar memang kena tahu semua benda ni untuk topik ini. Okey, seterusnya siap elektronik 27 hingga 29 dengan wujud buku tab surat 89 hingga 96 serta YouTube ini. Okey. Itu saja. Terima kasih banyak daripada guru-guru RBT 7 petang SMP Jalan Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.